Bila buka silap, dia buka silap sambil rapat kepada yang tukang ubat ni. So macam aku suka, dia ni nak stun apa, nak fight apa. Okey, Assalamualaikum. Kembali kita di No Concept Channel di dalam segmen Cerita Atas Motor. Kali ini aku ada tiga story yang aku ingin kongsikan pengalaman aku sendiri apabila dulu aku suka ikut pengamal perubatan. Okey, pengamal perubatan Islam. Macam dia pergi rukiahkan orang, semua aku dulu aku memang suka ikut. Sebab pada aku ni semua interesting kan, aku suka tengok benda-benda gini. So what happened, first story satu hari ni si tukang ubat ni dia dapat panggilan daripada seorang kawan dia lah, seorang perempuan yang mengatakan bahawasanya mak dia macam kena sampuk apa, something like that. So aku ikut lah, rumah dia dekat Amokyo. So makcik ni tahu yang kita datang untuk mengubati diri dia lah. So bila aku datang, makcik ni macam tak ada, macam terpekik-pekik, tak ada. Macam biasa dia jemput kita masuk, minum air. So apabila ritual tu dah nak start, diorang duduk bawah. Si makcik tu berhadapan dengan si tukang ubat ni. So tukang ubat ni selalu dia bawa air mineral water. Jadi dia baca-baca kat dalam mineral water tu semua. So apa yang terjadi kan, bila yang tukang ubat ni dia dah baca-baca dekat dalam air kan, lepas tu dia tuang air lah, dia tuang air tempat gelas ni. Terus kakak ni ambil itu gelas lah kan, tu dia tuang air tu. Aku cakap itu kakak kalau boleh ambil gelas plastik, sebab takutnya kadang-kadang bila dia pakai gelas kaca, bila minum tu dia akan tersampuk, dia akan gigit gelas. So aku request kakak tu suruh ambil gelas plastik. Okay, so lepas tu bila dah minum, bila dah baca-baca sekali, dia suruh minum lah. So bismillah, selawat kan, minum. So makcik tu minum. So apabila makcik tu minum kan, makcik tu macam dia rasa macam gelisah tau. Okay, setelah minum air tu dia rasa macam dah tak tentu arah sikit. Tu dia cakap, badan makcik gatal lah. Tunggu sekejap daripada duduk tu, dia bangun tu, dia pergi dapur. Dia duduk kat hall, dia pergi dapur. Dah pergi dapur sikit, dia ambil pisau tau. Kau tahu pisau potong-potong cili, potong bawang ni, dia ambil itu pisau. Jadi apabila dia ambil itu pisau kan, tu dia duduk, dia dah ambil itu pisau, dia duduk balik. Sekali dia cakap badan makcik gatal-gatal lah. Makcik kalau selalu gatal-gatal lah, makcik suruh ambil pisau. Dia ambil pisau, tempat yang gatal tu dia cocok-cocok siul. Dia cocok. Tak tembus tak ada darah tu, macam alamak, best lah abang tengok ni semacam ni kan. Tu dah macam tempat kaki dia cocok, dekat perut dia cocok dengan itu pisau. Cakap tak tembus betul ni cocok tau. Cakap alamak, ni awesome ni kan, macam gerik lah kan. So itu dah macam mana, dah baca-baca sekali, makcik tu macam dia tersambut, tapi dia tak macam rabak-rabak, terpekik-pekik tak ada. Dia tak terpekik. Sekali macam mana, apa yang aku ingat lepas tu aku tak tahu apa terjadi, dia pingsan ke apa, aku tak tahu, aku betul-betul lupa. Tapi apa yang aku tahu, dia sebenarnya, makcik ni solat. Cuma solat, makcik tu dulu tak tahu dekat mana, kau tahu duit RM1 Malaysia tu, RM, dia sudah bikin cincin tau pakai itu. Tak tahu macam mana dia orang buat kan. Mungkin dekat Malaysia lah dia buat. Dia sudah bikin cincin. Jadi bila dia dah bikin cincin, so aku punya ingat, kalau tak silap lah ada orang isikan barang. Jadi bila orang tu dah isikan barang, jadi bila makcik tu solat, cara dia solat tu ada satu part macam lain sikit. Dah lama lah dia buat ni macam. So jadi konsep macam kemungkinan lah jin Islam tersampuk dia makcik tu dah sebati dengan cara solat dia yang tak betul tu. Jadi kemungkinan jin Islam pun macam suka, something like that. So macam kemungkinan yang rasuk tu amalan makcik tu sendirilah apabila dia buat solat yang tak betul tu. Itu je aku tahu. Then after that aku tak tahu apa terjadilah selas.
kemungkinan lazimnya selalu orang tukar ubat tu akan kasih air ni minum, kan, buat minum, buat mandi semua. Itu je apa aku tahu. Seriously, apa yang terjadi akhir ni aku memang tak tahu, aku tak ingat. Okey, kembali kita di cerita yang kedua. Ini cerita pasal Chris berdiri. Okey, kalau dekat YouTube kau tengok, banyak orang semua macam banyaklah cerita pasal Chris berdiri, Chris terbang lah, gini lah. Jadi ada yang speculate yang diorang pakai tali tangsi lah ke apa kan. Itu aku tak tahu. Jadi aku macam susah nak percaya. Sekali benda ni terjadi depan mata aku, tempat rumah members Okay. Sekali macam member A dengan member B. Okay, ni example member A, member B. So si member A ni bawa pasal Chris, bawa pasal tu, pasal ni. Okay, member yang B ni dia cakap, aku ada Chris, aku ada 2 Chris yang boleh berdiri. Tu yang member A cakap, betul apa? Betul. Sekali yang si member B ni dia naik motor tu, dia balik. Dia balik. Lepas dia balik, terus berapa minit setengah jam tu dia patah balik dengan 2 keris. Jadi ini dua-dua ni kemungkinan ada belajar ilmu apa, aku tak tahulah. So apa yang terjadi, si member B ni dia duduk bawah, dia ambil, alhamdulillah, dia ambil keris. Apa yang aku ingat, satu colour putih, satu colour coklat. Okay. So yang warna putih tu tak tahu, dia ada nama dia, aku lupa apa. Dia punya rumah dia dia baringkan keris tu, dia kasih straight. Dah kasih straight, sekali tak tahu dia baca-baca apa kan. Dia baca-baca, sekali keris tu berdiri lah. Cakap, ya alamak. Sekali dia buat lah yang keris warna putih. Dia cakap ni keris warna putih, kata siapa, lebih dahsyat lagi lah. Dia buat sama ritual lah. Dia baca apa-apa, keris, dua-dua keris berdiri. Jadi aku ambil video. Tapi masalahnya, ini cerita dah terlampau lama. Dulu aku pakai handphone 6670 Nokia. Kau imagine lah dah berapa lama. So aku ada ambil video. Tu terjadinya depan mata aku. Tu aku percayalah. Cakap, alamak, keris boleh berdiri gini. So aku dah ambil video gini kan. Macam interesting lah. Ni betul-betul terjadi depan mata kau kan. So lepas tu dia ambil penutup lah. Ada doa penutup. Dia ambil keris tu dia masukkan sarung balik tempat rumah dia. Ambil keris lagi satu, sarung balik kat dalam rumah dia. Sekali yang member A ni cakap, alamak, ini keris macam betul lah. Dia pun nampak betul kan. Dia pun kirakan dua-dua ada ilmu orang lah. Sekali dia ambil dua-dua keris lah. Dia ambil dua-dua keris, dia cium lah, gini-gini lah apa, aku tak tahu kan. Member A pun sama lah. Yang tadi member A ambil keris pertama, second dia ambil keris kedua pun sama gini-gini. Dia macam cium, macam hormat lah, so-called macam keris, dia hormat keris tu ke, dia hormat kadam dia ke pun aku tak berapa pasti lah. So itu story yang kedua. Okay. Story yang ketiga, ini gerik sikit. Okay. Ini berlakunya di Gelang Baru kalau tak salah. Gelang Baru. Dia pun dah lama ini story. Ada satu brother ni, dia jumpa si tukang ubat tu kan, yang aku cakap tadi, tukang ubat tu. Dia cakap, aku ni family ada problem lah. Kira bukan family dia, consider macam family dia lah, tapi bukan macam anak dia, bini dia, bukan. Macam adik-beradik dia lah, dengan menantu-menantu dia lah, so called. Macam dia punya biras-biras ke apa kan. So pergilah aku tukang ubat ni dengan member aku lagi seorang. Tu kita pergi. Bila kita pergi tu macam biasa, orang ramai. Aku ingat dalam 7-8 orang ada lah. So macam kita duduk atas kursi kan. Sekali bila kita sampai kan, kebetulan bila kita sampai, ada satu orang ni dia dah tersampuk. Dia dah buka pencak silat ke apa lah. Something like that. So apa aku ingat, so bila kita sampai, aku dengan member aku duduk kat kursi kan. Sekali tukang ubat tu biasalah, dengan dia air, dia duduk bawah kan, dia baca-baca lah. Tu dia tanya yang si kena sampuk tu siapa nama dia. So lazimnya selalu dalam air tu dia akan baca-baca ayat-ayat ruqyah dan macam so-called letak nama yang orang tersampuk, yang kena kacau tu kat dalam air, something like that. So after that dia cakap macam dia dah baca-baca, yang dia tu pun dah buka silat, buka apa. Sekali air tu dia dah baca, dia suruh yang si tersampuk tu minum.
paksa minum sebab diorang tak nak minumnya. Selalunya diorang tak nak minum, diorang selalu akan cakap ini benda racun. Padahal air putih, pada diorang maknanya racun. So dia paksa minum. Okay, dia paksa minum. Sekali dah paksa minum tu, dia buka lagi cantik dia punya silat. Dia buka cantik lah. Dia kan is quite a distance lah kan, dia duduk sana, dia ni duduk ujung, quite a distance. So bila dia dah minum, sekali dia buka pencak silat. Sambil dia buka pencak silat, dia makin so called merapat tau. Dia bila dia buka silat, dia buka silat sambil tu sambil rapat pada yang tukang ubat ni. So macam aku suka, dia ni nak stun apa, nak fight apa. Dia buka punya silat lah, itulah gini kan. Sekali depan, sampai depan yang tukang berubat tu, sekali dia minta ampun lah. Dia macam minta ampun, ampun tuanku gitu lah. Gini macam gitu. Kau cakap, syap, betul tak betul saya ni minta ampun. Sekali tukang ubat tu pun cakap lah kan, asal kau minta ampun aku, asal kau nangis, kau jangan nak main ni story lah. Ini story cerita nangis-nangis semua bohong ni tu. Bohong ni story. Ni Piramli time semua dah main tu ni cerita. Aku dengan aku ketawa, kelakar apa dia cakap pasal Piramli. Bila aku dengan member aku ketawa, dia punya ahli keluarga semua macam setekan kita. So ahli keluarga dia satu pun tak ketawa. Kita macam ketawa, itu lah kan. Sekali dia punya ahli keluarga semua stay kat kita. Macam tak happy lah gitu lah. Bila gitu macam mana, apa yang aku ingat aku tak tahu apa terjadi. Aku rasa mungkin dia dah minum air lagi, lepas tu macam benda tu keluar something like that lah. So selalunya dia yang tukang ubat ni, bila dia dah berubat ke orang kan, ni aku bilang kau, bila dia dah ubat ke orang kan, ataupun orang yang minum air itu, jadi kalau ada benda nak kacau, benda nak langgar kan, benda tu macam itu air consider macam protection lah bagi yang diri orang tu. So protection macam shield, jadi benda tu pergi dekat yang tukang ubat tu. So bila dia pergi tempat tukang ubat tu, jadi tukang ubat tu tahu ni barang hantar, orang hantar ke, ni barang sendiri ke, saka ke, dia tahu. So bila aku nak balik, sorry. Jadi aku ingat satu kan, bila yang si orang yang tempat gilang ni kan, yang dia dah nangis-nangis, sekali tukang ubat ni tanya, kau nak keluar ke tak? Dia cakap, aku nak keluar, tapi boleh, syaratnya aku nak kain putih panjang. Sekali macam tukang ubat ni cakap, pergi cari kain putih panjang lah. Sekali diorang cari, sekali ada orang ni datang saudara dia ke siapa datang, dia cakap, kain putih panjang tak ada, tapi kain putih panjang yang dipotong-potong boleh tak? Sekali dia tanya dengan itu yang kena sampuk, kain putih panjang tak ada, tapi kain putih panjang yang dah potong-potong boleh tak? Boleh dia cakap itu macam. So apa kau nak aku buat dengan kain putih ni? So kain putih tu dia nak satu orang pergi letak dekat rumah dia, kat bawah rumah dia, dekat 2 ke 3 lah, tempat pokok, letak situ. Nanti bila dia keluar, consider dia masuk dalam itu kain putih, something like that. So dia closing dia gitu lah, benda tu keluar tu masuk dalam kain putih lah. So kain putih tu nak kena buang dekat laut ke apa, something like that lah. So after that, apa yang aku tahu, rupa-rupanya itu keluarga yang aku nampak dalam 7-8 orang, semua dia ada barang. Jadi benda tu dia consider macam jin, penipu biasalah. Cakap nak keluar, padahal keluar tapi datang balik. So apa yang aku dengar kan, diorang ada yang pakai cincin, ada pakai itu, pakai ni, barang diorang semua kat dalam benda tu, dalam cincin ke dalam kayu. So sebaik-baiknya benda yang diorang ada tu semua buang. Consider buang dekat mana lah, bikin ancak ke apa lah, tak tahu buang lah. Tapi kerana macam diorang degil, sayangkan itu cincin, sayangkan itu batu, jadi diorang tak nak buang, diorang simpan. Jadi bila kau simpan, ini benda dah so-called macam dah baik-baik kau nak kontrol dia lah. Sekarang dia kontrol kau balik lah. Dia kacau kau lah. Dia kacau anak bini kau. Once kalau benda-benda gini kau dah kacau anak kau, anak bini kau yang tak bersalah, kira kan benda ni pada aku itu tak bagus lah. Kalau bagus takkan dia nak pergi kacau kan. So itulah 3 cerita
yang aku lalui sendiri, yang aku baru-baru ingat. Okey. Pada siapa yang ada cerita, boleh email aku dekat igorxtb@gmail.com. Okay, boleh PM ke DM ke, jadi aku boleh relate ke kau punya cerita. Okay, akhir kata daripada saya, benarkah orang cakap Pontianak ini suka tempat tinggi-tinggi? Consider kalau kau tinggal rumah flat yang tinggi macam aku, tertinggi kan, Pontianak macam sukalah tempat tinggi-tinggi dekat dengan rooftop ke apa. Itu orang cakap lah, aku pun tak pasti. Okay, itu saja di No Concept Channel di dalam segmen cerita atas motor. Bye bye, I love you.